أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا ويفقه أقوالنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم اهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Malam ni saya menggantikan penceramah yang asal lah. Mungkin penceramah pada malam ini ada urusannya, jadi saya dijadualkan untuk menggantikan beliau. Seperti biasa, perkongsian saya bersama dengan para jemaah adalah berkaitan dengan tadabbur dari kisah Al-Quran, yang mana kita akan sambung berkenaan dengan kisah seorang insan yang istimewa ataupun perempuan yang istimewa, salah seorang perempuan yang istimewa di atas muka bumi ini, iaitu berkenaan dengan kisah Sayyidah Maryam, ya, yang mana kita petik kisah Maryam ini dari surah Ali Imran juzuk yang ketiga. Malam ni kita sambung siri yang keberapa? Kisah Maryam ni saya rasa dah banyak siri tentang kisah beliau. Jadi malam ni kita sambung pada ayat yang ke-42. 42 surah Ali Imran, insya-Allah sampai ayat yang ke-44. Kita boleh buka muka surat Al-Quran, muka surat 55. Ataupun yang lebih baik lagi kita lihat terjemahannya. Kita baca sama-sama ayat yang tersebut, ayat 42 hingga ayat 44. Kemudian kita lihat apakah terjemahan ataupun maksud ayat tersebut. Kemudian apakah pengajaran yang boleh kita ambil daripada ayat yang kita bicarakan. Okey, boleh buka Quran? Yang dah hafal tak apalah. Yang belum hafal ataupun masih hafal, boleh buka Quran dan juga mushaf. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفر مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. صدق الله العظيم. Jadi ayat ini berkesinambungan dengan ayat yang sebelumnya, iaitu selepas Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kepada kita tentang keadaan ajaib
ataupun sesuatu yang luar biasa berlaku ke atas Nabi Zakaria, Allah Subhanahu wa taala beralih pula kepada kisah Sayyidah Maryam. Ha? Kalau kita boleh ulang kaji balik kisah Nabi Zakaria ni, apa dia? Perkara ajaib yang berlaku kepada baginda ialah baginda telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seorang zuriat. Ketika mana usia baginda ketika itu usia yang kita sebut sebagai usia yang sudah lanjut usia, kan? Jadi memperoleh zuriat pada usia yang lanjut dikira perkara yang ajaib, kan? Betul tak? Perkara yang luar biasa, tapi tak mustahil, tapi dia adalah perkara yang ajaib. Dapat zuriat melalui pasangan suami isteri ketika usia yang sudah lanjut, itu dah ajaib. Tapi ada yang lebih ajaib lagi. Apa yang ajaibnya lagi? Melahirkan zuriat tanpa pasangan ataupun bapa. Ini lebih ajaib. Jadi inilah keajaiban yang berlaku ke atas seorang sahaja wanita di atas muka bumi ini, iaitu Sayyidah Maryam. Ya. Dan Maryam ini, Sayyidah Maryam ini, Allah Ta'ala telah angkat kedudukannya. Allah Ta'ala telah tinggikan kedudukannya. Ya. Sehingga malaikat boleh berbicara dengan dia. Ini kita akan tengok pada ayat yang ke-42. Ya. Dia wanita biasa, tetapi oleh kerana keistimewaannya, Allah Subhanahu wa taala telah mengurniakannya kelebihan yang tertentu yang akan kita bicarakan sebentar lagi. Ya. Pertama sekali kita lihat maksud ayat yang ke-42 dan apakah pengajaran yang boleh kita ambil. Pertama sekali maksud ayat yang ke-42 iaitu wa iz qalatil malaikatu, yang bermaksud dan ingatlah wahai Muhammad. Kisah ini kisah yang Allah Ta'ala ceritakan kepada Nabi Muhammad, yang mana Nabi Muhammad tak tahu pun kisah ini asalnya. Allah Ta'ala kata, dan ingatlah wahai Muhammad ketika malaikat berkata, ya Maryam, wahai Maryam, innallaha astafaki, sesungguhnya Allah telah memilihmu, wa tahharaki, dan mensucikanmu, wastafaki ala nisa'il alamin, dan telah memilihmu melebihi perempuan-perempuan seluruh alam yang sezaman denganmu. Jadi dalam ayat ni kita dapati ada dua kali pengulangan perkataan istafaki. Kan? Pertama, innallaha astafaki, kemudian wastafaki ala nisa'il alamin. Yang bermaksud pemilihan, di mana kisah ini sebenarnya rentetan daripada permulaan bagaimana Allah Ta'ala menceritakan ada beberapa golongan ataupun keluarga yang Allah Ta'ala telah pilih dalam surah ini juga, iaitu pada ayat 33. Asal cerita ni adalah pada ayat yang ke-33. Kisah Sayyidah Maryam ni asalnya bermula daripada ayat 33 surah Ali Imran. Kalau kita boleh lihat, Allah Ta'ala sebut apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahima wa ala Imrana 'alal 'alamin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilih Adam, telah memilih Nabi Nuh, wa ala Ibrahim, dan keluarga Ibrahim, dan juga keluarga Imran. Ni asal kisah ni, tema dia apa dia? Golongan yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Sayyidah Maryam ni dia tergolong dalam golongan yang mana? Ala Imran, keluarga Ali Imran. Bukan dia seorang saja, tetapi keseluruhan ahli keluarganya. Bermula daripada ayahnya, kemudian ibunya, kemudian dia sendiri, kemudian anak yang bakal dilahirkan iaitu Nabi Isa, dan juga bapa saudaranya iaitu Nabi Zakaria. Semua ini adalah antara yang termasuk dalam golongan Ala Imran.
Ya. Jadi kita tengok pertama sekali maksud wa iz qalatil malaikatu, dan ingatlah ketika malaikat berkata. Jadi sebagian pentafsir menyatakan bahawa yang dimaksudkan dengan malaikat di sini ialah malaikat Jibril. Malaikat Jibril boleh berkata ataupun telah berkata kepada Sayyidah Maryam. Cuma berkata itu ada dua cara menurut sebagian pentafsir. Pertama, direct, secara langsung. Seolah-olah malaikat bercakap dengan Sayyidah Maryam secara bersemuka. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua pula mengatakan secara ilham. Malaikat Jibril bercakap ataupun berkata dengan Sayyidah Maryam dengan cara ilham. Kerana apa? Kerana kalau dah cakap secara direct tu seolah-olah seperti Nabi. Jadi sebagai pendapat saya kata bercakap tapi menerusi ilham. Dia dapat merasakan malaikat Jibril ni berkata-kata dengan dia. Ini pendapat yang kedua. Kerana Nabi cuma di kalangan lelaki sahaja. Akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, para Nabi dan Rasul adalah di kalangan lelaki sahaja. Tak boleh perempuan. Walaupun tadi tu perkataan ni seolah-olah malaikat itu macam bercakap langsung lah dengan Sayyidah Maryam tadi. Okey, yang keduanya iaitu malaikat tersebut mengatakan kepada Maryam. Tapi maksud malaikat berkata ni adalah arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan saja-saja malaikat Jibril jumpa Sayyidah Maryam bagi kata-kata ataupun pesanan, tetapi ini adalah dari perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi malaikat Jibril kata apa? Ya Maryam, wahai Maryam, innallaha astafaki, sesungguhnya Allah telah memilihmu, wa tahharaki, dan mensucikanmu, wastafaki ala nisa'il alamin, dan memilihmu dari kalangan wanita-wanita yang sezaman ataupun semesta alam ketika zamanmu. Jadi ada dua kali pengulangan Allah Ta'ala sebut tadi apa? Istafaki. Apa maksudnya tu? Apa maksud pemilihan Allah Ta'ala dan apa maksud Allah Ta'ala telah mensucikan Sayyidah Maryam? Jadi kita tengok dulu maksud istafaki. Pemilihan tadi kan, memilihmu, maksudnya pemilihan lah. Pemilihan. Kita tak lama lagi ada pemilihan. Jadi pemilihan yang pertama di sini sebagai ulama tafsir menyebut sebagai pemilihan sebagai yang paling kuat beribadah. Dalam banyak-banyak wanita pada zaman tersebut, yang paling kuat ibadahnya dari pelosok dunia ketika itu, timur ke barat, utara ke selatan, yang paling kuat ibadahnya yang Allah Ta'ala telah pilih wanita, di kalangan wanita, ialah Sayyidah Maryam. Itu yang pertama. Istafaki yang pertama. Istafaki yang kedua pula ialah dalam banyak-banyak wanita, dalam sekalian zaman pula, cuma Allah Ta'ala pilih Sayyidah Maryam sahaja yang Allah Ta'ala pilih untuk melahirkan Nabi Isa. Tak ada perempuan lain melahirkan Nabi Isa, tak ada dah. Gambar ni ada tak yang melahirkan Nabi Isa? Tak ada lah. Melahirkan anak bernama Isa ada lah. Melahirkan Nabi tak ada dah. Sebab Nabi sudah, kenabian sudah tertutup dengan kebangkitan pengutusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak wanita, pertamanya wanita yang melahirkan Nabi Isa adalah Allah Ta'ala pilih adalah Sayyidah Maryam, yang mana Allah Ta'ala pilih dia melahirkan Nabi Isa itu tanpa bapa. Jadi bermaksud dekat sini apa dia? Innallah, sesungguhnya Allah Ta'ala sendiri yang memilih. Bukan dia pilih. Dia tak boleh pilih. Yang memilihnya adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala telah memilihnya sebagai manusia yang terpilih. Soalan dia kenapa?
Seperti mana kita telah maklum bahawa Allah Ta'ala telah pilih tu mesti ada kelebihan. Mesti ada yang sesuatu yang orang bawa sebab apa Datuk? Outstanding. Luar biasa. Outstanding. Orang bawa sebab outstanding. Apa dia? Kerana kuat ibadahnya. Kerana kuat ibadahnya, kerana kuat imannya, kerana kuat ketaatannya, maka Allah Ta'ala telah pilih Sayyidah Maryam ni sejak bila? Allah Ta'ala telah pilih sejak kecil lagi. Allah Ta'ala telah pilih sejak kecil lagi. Ya, itu maksud istofaki. Allah Ta'ala telah pilih Sayyidah Maryam sejak kecil lagi. Dan maksud watahharaki, iaitu Allah Ta'ala menyucikan Sayyidah Maryam ni, maksudnya apa dia? Ada dua maksud. Pertamanya, Allah Ta'ala mensucikan Sayyidah Maryam ini daripada kecil hinggalah dewasa ataupun remajanya itu dari perkara-perkara yang tidak elok dalam agamanya. Benda-benda tak elok ni dijauhkan daripada Sayyidah Maryam. Ya. Maknanya sejak kecil lagi ni dia telah terpelihara daripada melakukan kesalahan-kesalahan besar ataupun dosa-dosa besar. Itu maksud yang pertama. Yang ni walaupun Allah Ta'ala telah tentukan dan Allah Ta'ala telah sucikan, dalam konteks kita hari ini, kita juga boleh mensucikan anak-anak kita. Dengan cara macam mana? Dengan memberi didikan agama, mengajar halal dan haram, mengajar mana yang baik dengan tak baik, supaya apa? Dia terhindar daripada melakukan kesalahan-kesalahan yang besar, terutamanya kesalahan-kesalahan yang besar. Okey. Dan yang kedua, ada sebagian tafsir memberi maksud Allah Ta'ala mensucikan Sayyidah Maryam ni dalam erti kata apa? Dia ini disucikan dari darah haid dan nifas. Dikatakan Sayyidah Maryam ni tidak pernah mengalami haid dan nifas. Kan suci kan? Kalau kita belajar bab taharah, suci kalau perempuan daripada suci daripada haid dan nifas. Sebab kalau haid dan nifas maka terhalang daripada melakukan ibadah. Tetapi Allah Ta'ala telah beri satu kelebihan ataupun perkara yang luar, kita sebut luar adat, ataupun sebelum ni kita sebut sebagai karamah. Dia tidak pernah kedatangan haid dan nifas. Kalau kita hari ni tak logik lah kan? Bukan tak logik lah. Suatu yang luar biasa kita sebut. Kalau tak datang haid dan nifas, sangat luar biasa. Tapi Allah Ta'ala telah pilih. Allah Ta'ala telah pilih Sayyidah Maryam disucikan daripada haid dan nifas. Supaya apa? Supaya dia sentiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau datang haid nifas tak boleh lah. Tak boleh solat, tak boleh puasa, tak boleh baca Quran kalau konteks hari ni kan. Tak boleh pegang mushaf. Okey, itu maksud mensucikan. Yang ni kita tak boleh. Kita tak boleh maknanya saja-saja nak mensucikan darah wanita ataupun anak-anak perempuan kita ni daripada nifas ni, saja-saja tak boleh. Tak boleh. Sebab ini adalah fitrah yang Allah Ta'ala telah jadikan kepada wanita. Melainkan sebab-sebab tertentu lah. Contohnya nak pergi buat ibadah umrah ataupun haji kan. Kalau tidak nanti susah. Yang tu ketika tertentu diharuskan oleh syarak. Cuma kalau saja-saja tak boleh. Sebab itu adalah fitrah yang Allah Ta'ala telah sediakan kepada kaum wanita. Sayyidah Maryam tak ada ambil implan, tak ada. Tak ada ambil pil, tak ada ambil ubat. Tapi Allah Ta'ala bagi sejak semula jadi, sejak kecil lagi. Okey. Kemudian di hujung ayat Allah Ta'ala sebut wastafaki ala nisa'il alamin, yang bermaksud dan telah memilihmu melebihi perempuan-perempuan seluruh alam. Tadilah maksudnya Allah Ta'ala telah memilih Sayyidah Maryam, iaitu setelah baligh menjadi perempuan yang paling mulia pada zamannya. Paling mulia. Allah Ta'ala yang telah pilihnya. Dan ini merupakan suatu pengiktirafan yang Allah Ta'ala telah sebut sendiri dalam Al-Quran, menunjukkan ketinggian ataupun kedudukan yang istimewa Sayyidah Maryam di sisi Allah Subhanahu
wa taala. Kalau dalam sejarah Islam ni ada beberapa wanita yang istimewa. Ada beberapa wanita yang terbaik ataupun istimewa, maknanya yang kuat imannya. Bukan terbaik ini maknanya terbaik dari segi fizikal, tapi iman, akidah dan ibadahnya. Ya. Antaranya tadi Sayyidah Maryam, kemudian Asiyah isteri Firaun, kan? Kemudian siapa lagi? Isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, antaranya iaitu Sayyidah Khadijah dan juga anak perempuannya yang bernama Fatimah. Ini antara wanita-wanita yang terbaik yang boleh kita jadikan panduan, terutamanya golongan wanita lah. Wanita ni Allah Ta'ala letak juga keistimewaannya dalam Al-Quran, sehingga ada satu surah namanya surah An-Nisa. Okey, yang penting apa dia di sini nak beritahu Allah Ta'ala telah memilih Sayyidah Maryam di antara semua wanita di dunia ini. Kalau ikut konteks yang kedua di tadi, apa dia? Allah Ta'ala telah memilih Sayyidah Maryam sahaja. Banyak-banyak wanita di seluruh dunia ini, di bumi ini, melahirkan anak tanpa ayah. Ini yang dimaksudkan dengan pemilihan yang kedua oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah pastilah apabila Allah Subhanahu wa taala memilih, Allah Taala telah menentukan, macam kita lah kalau pilih seseorang itu mesti ada dia punya keistimewaan dan juga kelebihan. Cuma kita nak tahu apakah kelebihan-kelebihan tersebut supaya kita dapat mencontohinya. Bukan main pilih je, tapi kita pilih dia dengan arti kata lain, kita pilih supaya kita boleh mencontohinya. Kan biasa kita dengar pepatah, yang baik dijadikan sempadan. Dia macam yang baik dijadikan tauladan, yang buruk jadikan sempadan. Jadi kita nak tahu apakah tauladan yang boleh kita ambil daripada Sayyidah Maryam, walaupun kita ni lelaki lah, ya. Jadi apakah perkara yang menjadi ataupun perkara istimewa yang ada pada Sayyidah Maryam ini? Sebelum ni kita dah bicarakan lah tentang Sayyidah Maryam ni, dia kuat beribadah, kan? Dia sehingga kan dia ni ada satu mihrab di Masjidil Aqsa, di Baitul Maqdis. Di situlah dia sentiasa beribadah. Kalau boleh kita rujuk, Allah Ta'ala sebut dekat mana tu? Pada ayat yang ke-37. Surah yang sama juga. Muka surat 54. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab. Sayyidah Maryam ni dia ada mihrab, tempat dia beribadah. Di situ disebut secara umum sahaja tentang apa yang dilakukan oleh Sayyidah Maryam di mihrab hingga dia mendapat rezeki yang sangat istimewa. Cuma ayat yang seterusnya ini, ayat yang ke-43, Allah Ta'ala jelaskan secara tidak langsung kepada kita apakah perincian ibadah yang dilakukan oleh Sayyidah Maryam sehingga dia diangkat pada kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita nak tengok pada ayat yang ke-43, iaitu malaikat tadi berkata, ya Maryam, wahai Maryam, uqnuti li rabbiki, taatlah kepada Tuhanmu, wasjudi dan sujudlah, warka'i dan serta rukuklah, iaitu mengerjakan sembahyang, ma'ar raki'in, bersama-sama orang yang rukuk. Itu maksud ayat yang ke-43. Jadi maknanya apa tadi? Ayat ini nak menjelaskan bentuk yang lebih terperinci tentang ibadah Sayyidah Maryam. Kita pun beribadah juga, tapi apa istimewa Sayyidah Maryam punya ibadah ni? Kita solat, dia pun solat juga, tapi apa beza solat dia dengan solat kita? Kita patuh juga kepada Allah Ta'ala, tapi macam mana pula perbezaan kepatuhan dia dengan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mesti tak sama. Jawapan dia mesti tak sama. Sebab apa? Dia telah dipilih, kan? Kalau kita istimewa, mestilah kita yang terpilih.
Tapi tak apa, mudah-mudahan kalau kita mencontohinya, mudah-mudahan kita dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala walaupun tidak ditunjukkan dalam mana-mana orang kata apa? Carta dan sebagainya lah. Ya. Okey. Jadi pertama sekali malaikat tadi berpesan kepada Sayyidah Maryam. Malaikat Jibril berpesan kepada Sayyidah Maryam, "Wahai Maryam, ya Maryam, uqnuti li rabbik." Taatlah kepada Tuhanmu. Maksudnya Allah Taala memerintahkan malaikat Jibril bagi tahu kepada Sayyidah Maryam agar apa dia? Menjadi seorang yang taat kepada Allah. Bunyi simple je, taat. Tapi nak buat tu susah. Uqnuti. Tu keyword dia adalah uqnuti. Taatlah kepada Allah. Uqnuti ni daripada perkataan yang biasa kita sebut juga, iaitu kunut. Kunut. Apa maksud kunut? Apa maksud kunut? Kunut ni kalau menurut sebahagian pentafsir mengatakan maksudnya ialah ikhlas beribadah kepada Allah. Taat ataupun kunut itu antara maksudnya ialah taat ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi seolah-olahnya ibadah kita kepada Allah Taala ni mesti ikhlas. Dan ikhlas ni tak samalah antara satu sama lain. Kita sebut dia ikhlas tapi tahap dan nilai itu yang boleh nilainya adalah Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Itu yang pertama. Yang kedua, antara maksud kunut ataupun uqnuti ini, sebagian pentafsir mengatakan maksudnya ialah ibadah tadi dalam erti kata berdiri yang lama. Bila solatnya, solat yang panjang ataupun lama diri dia. Kan? Lama berdiri dia. Disebut apa? Tulul qiyam. Tulul qiyam ni maknanya yang lama lah. Sehingga kan bila diri berlama ni apa akan berlaku? Sampai kaki sakit, kaki pecah, lutut sakit. Ini yang ibadah para nabi-nabi. Dia kuantiti tak banyak tapi kualiti tu ada. Bila berdiri semayang lama. Nabi SAW kalau berdiri semayang malam, kalau dalam satu riwayat, satu rakaat tu bukan setengah juzuk, bukan satu juzuk, 3 juzuk. Kan? 3 juzuk. Kita kalau qiyamul lail bulan Ramadan berapa juzuk kita baca? Satu rakaat. Kan? Jadi nak cerita ni antara maksud kunut ialah berdiri yang lama. Maknanya seolah-olah Allah Taala pesan kepada malaikat Jibril sampaikan kepada Maryam, bila beribadah tu semayang tu berdiri dia lama. Lamalah sikit kan? Berdiri lamalah sikit dalam solat. Kita ni sikit-sikit lah nak latih kena sikit-sikit. Itu yang kedua. Yang ketiga maksud kunut dekat sini ialah sebagai tafsir kata dawam ni apa dia? Bukan bahasa Rembau tu bahasa Arab. Dawam. Sentiasa. Ataupun istiqamah. Ataupun kita sebut bahasa canggih sikit konsisten. Konsisten. Ya. Konsisten beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud konsisten beribadah kepada Allah Taala ni macam mana? Kita susah ke, kita senang ke, kita kaya ke, kita miskin ke, apa lagi? Kita sihat ke, kita sakit ke, tetap beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam tu je, tak pernah kurang. Wah, ini yang paling susah sekali nak buat. Kan? Biasa kita time susah, masa itulah kita bersungguh-sungguh ingat Allah Ta'ala, memperbanyakkan ibadah, tak tidur malam, berzikir. Time susah lah. Time senang faham sendirilah. Termasuklah diri saya ni kan, kelemahan kita sebagai manusia. Tapi yang terbaik tadi, sentiasa istiqamah, konsisten dalam beribadah. Susah, senang, kaya, miskin, sihat, sakit,
tak pernah berkurangan. Macam tu, konsisten. Ya, konsisten. Jadi apa yang boleh kita rumuskan? Maknanya kalau kita nak menjadi orang yang betul-betul patuh dan taat, pastikan kita ni ada 3 ciri-ciri ni tadi. Kalau ada 3 ni, insya-Allah bolehlah kita jadi orang yang terpilih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa dia 3 tadi ni? Pertama, apa tadi? Siapa ingat? Ikhlas. Ikhlas, kan? Berdasarkan pentafsir sebut, maksud ukunuti, taatlah kamu kepada Allah Taala sehingga kamu menjadi orang terpilih ni, maknanya pertama, ikhlas. Mesti ada keikhlasan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua apa dia? Lama. Buat ibadah tu biar kualiti, maksudnya biar berkualiti, jangan fikir kuantiti. Kualiti. Kalau semayang, kalau boleh biar lama. Kalau semayang seorang-seorang lah, semayang sunat seorang-seorang, kan, semayang bangun malam. Dan yang ketiga, apa dia tadi? Konsisten. InsyaAllah, ini 3 ni menjadi, orang kata apa, perkara utama dalam kita mencapai tahap yang disebut sebagai ukunuti, seperti mana yang disebut dalam sebahagian tafsir tadi, ya. Okey. Kemudian disebut di hujung ayat yang ke-43 tadi, wasjudi warka'i ma'ar raki'in, dan sujudlah serta rukuklah, iaitu mengerjakan sembahyang bersama-sama orang-orang yang rukuk. Jadi tadi pertama dah sebut dah, beribadah solat tu biar ikhlas, biar panjang, biar konsisten. Yang ni pula disebut wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Diulang pula wasjudi, disebut wasjudi warka'i, dan sujudlah serta rukuklah. Apa maksud kat sini? Sebagai tafsir mengatakan Allah Ta'ala ulang sujud dan rukuk, walaupun tadi dah disebut uknuti itu berdiri lama dalam solat, nak memberitahu kepada kita bahawa tentang kelebihan fadilat yang ada pada perbuatan sujud dan rukuk. Kan, dalam solat ni antara tempat yang mulia ataupun dekat seorang hamba itu dengan Tuhannya adalah ketika dia sujud dan juga rukuk. Antara sujud dan juga rukuk. Bukan antara sujud dan rukuk. Rukuk dan ketika rukuk dan juga ketika sujud. Sebab apa? Ketika itu kita merendahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma ada orang tanyalah, kenapa didahulukan sujud kemudian rukuk? Patutnya rukuk dulu kan, baru sujud. Macam mana ni? Jadi sebagai pentafsir mengatakan, bukanlah maksudnya ibadah pada zaman dahulu sujud dulu baru rukuk. Tapi disebut sujud dan rukuk ni nak bagi tahu apa dia? Kesepaduan. Maksudnya kesepaduan ataupun kita sebut sebagai kebersamaan. Maknanya contohlah, saya nampak Ali dan Ahmad. Padahal dia nampak Ahmad dulu, baru dia nampak Ali. Tapi dia sebut saya nampak Ali dan Ahmad. Tapi sedangkan sebenarnya dia nampak Ahmad kemudian baru Ali. Tapi bila dia sebut, dia mendahulukan nama Ahmad ataupun Ali tadi. Ini pendapat yang pertama. Pendapat kedua pula, memang tadi ada sebagai pendapat mengatakan syariat pada zaman dahulu ibadahnya ialah mendahulukan sujud kemudian rukuk. Ini ada dua pendapat lah, ya. Tapi sebagian besar pentafsir mengatakan maksudnya ialah tadi, maksud yang pertama iaitu kebersamaan. Walaupun didahulukan rukuk, tapi sebenarnya didahulukan rukuk, tapi Allah Ta'ala sebut sujud terlebih dahulu. Okey. Wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Tadilah rukuk dan sujud ni pula ialah sebagai lambang khusyuk dan juga tawaduk. Lambang apa dia? Tawaduk dan juga khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawaduk iaitu merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti mana yang telah kita faham tadi,
iaitu sujud dan rukuk adalah tanda kita merendahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Sayyidah Maryam ni dipesan oleh malaikat Jibril supaya sentiasa merendahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun dia telah dipilih mendapat kedudukan yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi soalannya malaikat nak bagi tahu, wahai Maryam, jangan sombong. Walaupun kamu dah dapat tempat ataupun darjat yang tinggi di sisi Allah Taala, jangan kamu sombong. Bila solat, solatlah bersama dengan orang lain. Bila beribadah, beribadahlah dengan orang lain. Bila buat kebaikan, bersama-samalah berbuat kebaikan dengan orang yang lain. Khusyuk dan tawaduk juga bermaksud jangan lalai dalam menunaikan ibadah. Apatah lagi meninggalkan ibadah. Dan antara maksud tawaduk juga ialah jangan membanding-bandingkan ibadah kita dengan orang lain. Ini antara pesan yang disampaikan oleh malaikat kepada siapa tadi? Sayyidah Maryam. Hebat macam mana pun kita ni, jangan kita banding-bandingkan ibadah kita dengan orang lain. Hebat macam mana kedudukan kita ni, janganlah kita lupa dan lalai hingga meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab hari ini banyak fahaman-fahaman yang pelik-pelik. Kan? Dia dakwa dia ada keistimewaan. Dia dakwa dia ada dapat makam yang tinggi. Dia kata tak payah dah. Kalau macam saya ni tak perlu solat dah. Saya special. Saya makam saya dah tinggi dah. Asal solat puasa tak payah dah. Ini orang tak sampai makam lagi dia kata. Kan? Macam saya dah sampai makam tinggi ni, terpilih ni tak perlu ibadah-ibadah macam ni. Jadi ini adalah sesat ataupun dakwaan yang sesat. Sebab yang memilih menentukan dia itu mendapat tempat yang terpuji adalah tadi siapa dia? Allah, seperti mana yang disebut pada ayat yang ke-42 tadi. Innallaha astafaki. Pemilihan ni bukan diri sendiri, pemilihan ni atas Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang mendakwa sampai tak perlu solat, tak perlu puasa, kan? Ini adalah suatu yang sesat dan menyesatkan. Ya? Dan akhir tadi Allah Taala sebut warka'i ma'ar raki'in, maksudnya apa dia? Iaitu bersama-sama orang-orang yang rukuk. Ma'ar raki'in ini maksudnya bersama orang-orang yang rukuk. Jadi sebagian pentafsir memberi maksud adalah dengan solat berjemaah. Bila kamu beribadah wahai Maryam, kamu mesti buat secara berjemaah. Dan kalau konteks Sayyidah Maryam dulu, dia beribadah di Masjid Al-Aqsa, ketika itu pendeta-pendeta ataupun ulama-ulama daripada Bani Israel ni lelaki kan. Maka apabila dia bersembahyang bersama jemaah lelaki tadi tu, dia mesti menjadi imam. Bukan imam, tak boleh imam. Menjadi makmum. Itu antara maksudnya. Bila kamu nak solat, beribadah di Masjid Al-Aqsa, walaupun kamu dah mendapat keistimewaan yang sangat luar biasa, diberikan rezeki yang istimewa, kamu tetap kena solat juga. Kamu walaupun ada mihrab kamu tersendiri, kamu tak boleh sembahyang seorang-seorang. Kamu kena juga bersolat berjamaah. Dan posisi kamu bukan imam, walaupun kamu istimewa. Kamu mesti menjadi makmum. Kan? Perempuan mesti jadi makmum. Hebat macam mana pun perempuan ni, dia tak boleh jadi imam. Sayyidah Maryam ni terpilih di sisi Allah Subhanahu wa taala, tetap Allah Taala perintahkan dia solat berjemaah sebagai makmum. Kalau dengan lelaki lah. Tapi hari ni lain macam. Ada satu fahaman namanya fahaman Islam liberal. Dia kata boleh perempuan jadi imam. Berlaku tak di Malaysia ni? Pernah berlaku suatu ketika dahulu. Kan? Konon-konon dia hebat. Itu pun dia yang dakwa diri dia hebat, kan? Langsung dia jadi imam. Belakang tu laki. Laki pula kadang tu bercampur dengan perempuan dalam satu saf. Pening kepala kita. Kan? Sedangkan syariat sebut hebat macam mana sekalipun wanita tu, tinggi mana pun ilmu dia, dia mesti menjadi makmum kepada imam yang lelaki. Contoh dia apa dia? Ni contoh dia. Sayyidah Maryam.
warka'i ma'ar raki'in. Sebab itu sebagian pentafsir menyebut ma'ar raki'in yang itu meliputi lelaki dan perempuan. Raki'in dia masuk kepada muzakkar wa muannas. Kalau menjadi imam kena perempuan tu kita fahamlah. Warka'i ma'ar raki'at. Contohnya raki'at ni untuk muannas lah. Tapi Allah Ta'ala tak sebut raki'at. Allah Ta'ala sebut raki'in. Maksudnya apa dia? Dia tergolong daripada golongan makmum apabila solat dia tadi tu diimamkan oleh seorang lelaki. Jadi apa dia? Jadi nak beritahu apa dia? Patuhnya Sayyidah Maryam ni kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala walaupun dia telah mempunyai kedudukan yang istimewa dan dia tidak akan melanggar syarak ataupun syariat. Kalau Islam liberal tadi tu dia ikut fahaman dia sendiri. Saya dah hebat, saya perempuan, saya lebih alim daripada kamu semua, yang layak jadi imam adalah saya. Salahlah, dia telah melanggar syarak ataupun melanggar syariat, kan? Jadi ini perlu kita ambil perhatian dan berhati-hati jangan sampai masuk pemikiran ini dalam diri kita dan juga anak-anak kita, ya. Okey, ayat yang terakhir penutup pada kisah malam ini, Allah Taala menyebut zalika min anba'il ghaibi nuhihi ilaik, yang bermaksud peristiwa yang demikian ialah sebahagian dari berita-berita ghaib yang kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad. Maknanya kisah ni tadi, bagaimana Sayyidah Maryam mendapat rezeki yang istimewa, bagaimana Nabi Zakaria mendapat zuriat yang ketika itu usia telah lanjut, bagaimana malaikat ini berkata kepada Maryam dan akan melahirkan anak tanpa bapa. Semua ini adalah perkara-perkara yang ghaib, amba'il ghaib. Berita-berita ghaib ini dia adalah suatu berita yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai termasuk dalam kategori wahyu. Wahyu ini adalah maklumat daripada Allah Ta'ala. Maklumat daripada Allah Ta'ala ni macam-macam. Ada kisah-kisah terdahulu, ada berkenaan dengan kisah-kisah akan datang seperti syurga dan neraka, ada tentang hari akhirat, ada juga tentang hukum-hukum agama. Itu adalah maklumat. Maklumat inilah boleh kita fahamkan daripada perkataan wahyu itu tadi. Dan cerita ini tadi hanya diceritakan kepada Nabi Muhammad SAW oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada masa itu tak ada seorang pun yang tahu kisah ni. Pada zaman Nabi Muhammad ketika mendapat wahyu ni, cuma pendeta-pendeta Nasrani sahaja yang mengetahui kisah ini tadi. Tak semua. Apatah lagi orang-orang Quraisy ataupun Arab-Arab jahiliah ketika itu tak tahu. Bayangkan kisah ni telah berlaku berapa tahun Ambillah Nabi Isa lahir tu 1 Masihi kan. Nabi Muhammad SAW lahir tahun berapa Masihi? Berapa tahun Ji? Nabi Muhammad lahir tahun berapa Masihi? Lebih kurang lah, agak-agak je. Siapa ingat? Tak pasti? Lama. Nabi Muhammad SAW ni dilahirkan lebih kurang pada tahun 571 Masihi. Lebih kurang 571 Masihi. Lebih kurang lah. Maknanya hampir 600 tahun. Itu lahir saja 571. Nabi Muhammad SAW menjadi Nabi masa umur berapa tahun? 40 tahun. Maknanya 571 campur lagi 40 tahun sebagai dah menjadi Nabi, lebih kurang berapa tahun? 610 ataupun 11 tahun. Maknanya 600 tahun baru Nabi SAW baru dapat tahu cerita ni. Selepas tadi, selepas peristiwa kelahiran Nabi Isa alaihi salam. Maknanya nak beritahu apa? Zalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaik. Jadi pemberitahuan kisah ini menunjukkan kepada orang pada zaman ketika itu bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang rasul yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini tak ada orang yang tahu, melainkan
sebilangan kecil pendeta-pendeta Nasrani. Tapi Nabi Muhammad SAW boleh tahu. Pelik. Macam mana Nabi Muhammad boleh tahu, dia kata? Tahu saya tak masuk universiti. Kan Google pun tak ada masa tu. Macam mana Muhammad tahu ni? Pelik. Kalau kata dia pergi berhijrah, pergi belajar tempat lain, tak pula. Saya nampak dia kat Mekah ni. Jadi sebagai bukti bahawa apa? Nabi Muhammad SAW itu adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Taala sebut, wa ma kunta ladaihim iz yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam. Senang engkau tidak ada bersama-sama mereka ketika mereka mencampakkan qalam masing-masing untuk mengundi siapakah di antara mereka yang akan memelihara Maryam. Allah Taala sendiri sebut, sedang kau sendiri wahai Muhammad tak ada ketika itu. Yalah, 600 tahun kan. Belum hidup lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah Ta'ala telah menceritakannya secara terperinci kepada Nabi supaya disampaikan pula kepada orang lain. Apa kisah dia? Kita ulang sikit lah. Dulu dah sebut dah. Iaitu bagaimana Sayyidah Maryam ni apabila dia telah dilahirkan, dia nak dihantar ke Masjidil Aqsa sebagai nazar ibunya untuk berkhidmat di Masjidil Aqsa. Maka pendeta-pendeta ketika itu, ulama-ulama Bani Israel ketika itu berebut siapakah yang mereka berebut untuk menjaga Sayyidah Maryam. Sebab apa? Sayyidah Maryam ni ada kelebihan dia. Antara kelebihannya apa dia? Keluarganya sendiri, mak ayahnya adalah orang-orang yang kuat dalam agama. Anak yang baik, mereka nak jaga. Tapi oleh kerana ramai nak menjaga, berebut, maka terpaksalah dibuat undian. Perlu undi. Siapa yang undinya naik, dialah akan terpilih untuk menjaga Sayyidah Maryam. Cara dia macam mana? Siapa ingat cerita dia? Dulu kita dah sebut dah macam mana berlakunya kisah pengundian ni, iaitu semua orang yang nak menjaga Sayyidah Maryam ini termasuk Nabi Zakaria. Nabi Zakaria kata, aku patut jaga sebab dia ni pangkat anak buah aku. Kan? Jadi dia pun nak jaga juga Sayyidah Maryam. Jadi semua kata tak apa, kita buat undian. Cara dia macam mana? Masing-masing mengambil aqlam ataupun qalam. Bukan qalam bahasa Melayu ni, qalam bahasa Arab, maksudnya pena. Pen itu kalau terjemahannya lah, tapi sebagai tafsir menyebut anak panah, iaitu as-siham. Maksud qalam di sini, pen, asalnya adalah as-siham, iaitu anak panah. Anak panah dinamakan pen sebab apa? Dengan qalam sebab anak panah itu sendiri dia kena dikerat dan juga perlu diasah. Sebab tu dinamakan anak panah juga pada ketika itu sebagai qalamun, pen. Sebab dia macam pen lah, pensel. Kita mesti potong dia, asah dia, baru dia jadi tajam. Sama dengan anak panah. Dia mesti dipotong dan diasah supaya tajam dan dia akan melekat kepada sasaran dia. Jadi cara macam mana? Masing-masing ambil anak panah tadi ataupun qalamun tadi tu, aqlam mereka, masing-masing tulis. Masing-masing nama. Termasuk Nabi Zakaria. Nabi Zakaria tu nama dia Zakaria. Kan? Tulis nama Zakaria dan mereka mencampakkannya. Masing-masing mencampakkan anak panah itu ataupun pena itu tadi, qalam tadi tu ke dalam air. Maka ketika itu semua pen ataupun anak panah yang tertulis nama masing-masing itu tenggelam dan juga hanyut. Dahlah tenggelam, hanyut. Tapi ada satu pen ataupun anak panah yang tak tenggelam dan tak hanyut. Kan luar biasa tu kan. Dahlah tak tenggelam, kemudian tak tenggelam ni terapung lah, kemudian tak hanyut. Bila tak hanyut ni maksud dia apa dia? Dia melawan arus lah kan. Kalau hanyut dia ikut arus. Sekarang ni dia tak hanyut, maknanya apa? Dia lawan arus. Ni arus daripada sini kanan tolak sini, dia pen dia dia melawan macam ni. Betul? Kan? Tak tenggelam dan tidak dihanyutkan. Maksud apa dia? Dia lawan arus lah. Ni sesuatu yang luar biasa. Maka naik nama Nabi Zakaria untuk
melihara Sayyidah Maryam itu tadi. Wa ma kunta ladaihim iz yahtasimun, dan engkau juga wahai Muhammad tidak ada bersama-sama mereka ketika itu. Nabi Muhammad tak tahu pun. Memang tak ada ketika itu kan. Mana nak tahu? Macam mana proses dia? Macam mana cerita dia? Macam mana sejarah dia? Tapi Allah Taala ceritakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan engkau juga wahai Muhammad tidak ada bersama-sama mereka ketika mereka berkelahi. Maksudnya apa dia? Dikatakan selepas Nabi Zakaria punya pen itu tak tenggelam, kan, nama dia naiklah. Mereka masih lagi, yang tak terpilih ni masih lagi tak puas hati. Dikatakan nama-nama ataupun pemilik pen yang tenggelam nama tu tadi tu tak berpuas hati. Mereka masih lagi berbantah. Masih lagi berbantah. Kita pun tak tahu. Tapi Allah Taala beritahu, iz yahtasimun. Ya. Jadi itulah beberapa perkongsian yang boleh kita ambil daripada ayat 42 hingga ayat ke-44 surah Ali Imran berkaitan dengan kisah Sayyidah Maryam. Mudah-mudahan ada manfaat dan juga kebaikannya yang boleh kita ambil sebagai pengajaran dan pedoman dalam kehidupan kita. InsyaAllah kita akan sambung lagi kisah Sayyidah Maryam ni pada siri yang akan datang. Jadi akhir sekali saya mohon maaf jika ada tersalah ataupun terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.